Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain. Amma ba'd, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bulan Ramadan yang penuh barakah ini, marilah kita selalu berusaha untuk menjadi hamba-hamba yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kita rajin mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan sentiasa membersihkan rohani dan jiwa kita daripada sifat-sifat yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam tazkirah ini saya ingin mengingatkan kepada diri saya dan kepada kita semua bahawa sesungguhnya amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu harus kita faham tidak hanya terbatas kepada amalan kita sembahyang sunat, kita berpuasa sunat, kita menunaikan sembahyang fardu, kita berzikir, kita bertilawah Al-Quran. Malah yang lebih penting kita selalu ingat ialah amalan-amalan kebaikan yang kita buat sesama insan, sesama manusia itu juga antara amalan-amalan yang cukup dapat meningkatkan kerohanian dan kehidupan kita dan makam kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat beberapa hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai misalan. Wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man satara musliman satarahullah yaumal qiyamah. Yang bermaksud, dan barang siapa yang menghilangkan sesuatu kesusahan, penderitaan, kesedihan di dalam saudara seislamnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kesusahan dan penderitaan dirinya pada hari kiamat kelak. Dan barang siapa yang menutup keaiban seorang Islam, saudara Islam kita, maka Allah akan menutup keaiban dirinya di dunia dan juga di akhirat kelak. Jadi di sini kita lihat akhlak-akhlak yang berkaitan dalam hubungan kita sesama manusia ini sangat penting dan boleh dianggap sebagai antara amalan soleh yang sangat utama yang perlu kita beri perhatian sebagai seorang Muslim. Maksud saya, jangan terlepas pandang. Misalnya satu hadis lagi di mana Nabi SAW bersabda di dalam hadisnya yang sahih, la an yamshiya ahadukum ma'a akhihi fi qada' hajatin wa asyara bi asbu'ihi afdal min an ya'takifa fi masjidi hadha syahraini. Okey, yang bermaksud bahawasanya apabila salah seorang daripada anda berjalan bersama saudaranya dengan tujuan untuk menunaikan hajatnya, menunaikan keperluannya, bukan berzikir kepada Allah, bukan baca Quran, tapi nak menunaikan hajat saudara Islam kita, maka kata Nabi adalah lebih utama, lebih afdal daripada dia beriktikaf di dalam masjidku ini, maksudnya masjid Nabi, sepanjang 2 bulan. Dan di dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, dengar baik-baik matannya, afdalul a'mal an tudkhila ala akhikal mu'min sururan aw taqdiya anhu dainan aw tut'imahu khubzan. Ini pun adalah hadis yang sahih, di mana Nabi SAW bersabda, seutama-utama amalan. Hadis ini bermula dengan seutama-utama amalan adalah anda memasukkan rasa gembira ke dalam hati saudara-saudara seislamu, dan juga anda cuba menunaikan ataupun melangsaikan hutangnya, mungkin dia orang susah dan sebagainya, dan anda tut'imahu khubzan, dan anda memberi makan kepada saudara-saudaramu seislam. Jadi maknanya dengan kita buat menghiburkan saudara-saudara seislam kita, kita bagi makan kepada mereka, kita menghilangkan bebanan keuangan mereka, kita infak duit kepada mereka pun, Nabi kata itu adalah antara seutama-utama amalan di dalam Islam. Jadi yang saya nak sebut di sini, di dalam Islam ini banyak amalan-amalan yang berkaitan dengan hubungan kita dengan orang ramai. Sebagai seorang Islam, kalau kita nak jadi seorang ahli tasawuf, kita nak jadi seorang sufi, seorang ahli tarikat, adalah tidak memadai kita hanya duduk di dalam masjid dan kita berzikir 1000 kali, 3000 kali, 5000 kali dan sebagainya. Malah banyak lagi amalan-amalan yang perlu kita buat yang berkaitan dengan kehidupan kita dan masyarakat. Dan satu lagi hadis yang saya nak
sebut di sini, di mana Nabi SAW bersabda, inna aqrabakum minni manzilan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqan fit dunya. Yang bermaksud sesungguhnya orang yang paling hampir dengan aku kedudukannya, tempatnya pada hari kiamat nanti, kita dapat duduk dekat dengan Nabi SAW, adalah orang yang paling ahasinukum akhlakun, adalah mereka-mereka yang paling baik dan murni akhlaknya. Akhlaknya bila kita sebut itu dia berkait dengan jiwa kita, jiwa yang murni, jiwa yang pemurah, jiwa yang merendah diri, jiwa yang berkasih sayang, jiwa yang simpati dan empati terhadap orang ramai, terhadap orang miskin, terhadap orang yang kurang bernasib baik. Jadi kesimpulannya tuan-tuan dan puan-puan yang saya nak sebut pada hari ini, dalam kita nak mencari amalan-amalan terbaik untuk kita dekat dengan Allah, untuk Allah sayang dengan kita dalam setiap detik hidup kita, jangan lupa satu poin yang besar, iaitu kita hendaklah berbuat kebaikan, kita hendaklah kasih sayang sesama manusia, kita hendaklah membantu saudara kita. Kita dengan kata-kata yang ayat yang lebih mudah, kita hendaklah selalu membahagiakan orang lain kerana Allah. Dengan kita membahagiakan orang lain kerana Allah, sebenarnya tanpa kita sedari dalam Islam, itulah antara sekasih-kasih amalan menurut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tazkirah yang pendek dan ringkas ini memberi dorongan, memberi semangat, memberi ilham kepada kita untuk sentiasa berbuat kebaikan kepada saudara-saudara se-Islam kita dan juga kepada mereka yang bukan Islam, kepada semua makhluk-makhluk Allah di dalam kehidupan kita ini. Sekian dulu, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bisawab. Aktafi ila hadzal had, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.